Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Dr. Nur Zaliza. Jadi grup kami akan membentangkan mengenai profession counselling dan etika counselling dalam konteks counselling pelbagai budaya. Yang pertama, kita akan pergi kepada pengenalan kepada etika. Okey, mesti korang tertanya-tanyakan apa maksud etika. Jadi etika ni merupakan satu tindakan yang menuntut kepatuhan terhadap piawaian profesional serta undang-undang tentang apa yang dianggap betul dan apa yang dianggap salah. Jadi, menurut Othman Muhammad, kod etika merupakan tata susila yang menentukan peraturan kawalan diri terhadap praktis yang dijalankan oleh ahli sesuatu profesional. Contohnya, profession counselling. Jadi, ianya merupakan satu asas yang mencerminkan satu praktis profesional. Etika ni melibatkan peraturan masyarakat yang berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut. Jadi, oleh sebab itulah, untuk menjadikan kaunseling itu berjaya, setiap kaunselor ni perlu mematuhi kod etika dalam kaunseling. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu apakah maksud kaunseling pelbagai budaya. Okey, kaunseling pelbagai budaya menurut Corey merupakan satu hubungan antara kaunselor dengan klien yang berbeza daripada segi pegangan kepada andaian yang berbeza mengenai realiti sosial dan juga pandangan terhadap dunia. Jadi video kali ini kita akan membincangkan mengenai etika kaunseling dalam konteks kaunseling pelbagai budaya. Jadi saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Hai, seterusnya saya ingin menerangkan tentang bagaimana seorang kaunselor ingin memulakan sesuatu sesi kaunseling bersama klien, iaitu berkaitan dengan pembukaan dan penstrukturan sesi kaunseling. Terdapat 7 langkah yang perlu diikuti oleh kaunselor bagi memulakan sesuatu sesi kaunseling. Yang pertama ialah memberi salam, di mana kaunselor memberi salam kepada klien bagi memulakan sesuatu sesi kaunseling. Yang kedua ialah bertanyakan keadaan klien, sama ada klien selesa ataupun tidak untuk meneruskan sesi kaunseling pada waktu tersebut. Yang ketiga ialah berkenalan secara ringkas, di mana kaunselor dan klien berkenalan secara ringkas bagi mewujudkan hubungan yang baik sepanjang sesi kaunseling berlangsung. Yang keempat ialah kaunselor menerangkan maksud kaunseling kepada klien agar klien mengetahui apa sebenarnya maksud kaunseling. Yang kelima ialah berkaitan etika kerahsiaan. Kaunselor perlu menerangkan tentang etika kerahsiaan kepada klien agar klien memberi sepenuh kepercayaan kepada kaunselor sepanjang sesi kaunseling berlangsung. Yang keenam ialah menetapkan tempoh masa yang sesuai sepanjang sesi kaunseling berlangsung. Dan yang terakhir iaitu yang ketujuh ialah kaunselor bertanyakan masalah yang dihadapi oleh klien. Itu sahaja tentang pembukaan dan penstrukturan sesi kaunseling. Okey, saya akan sambung bab prinsip etika di dalam kaunseling keluarga, yang mana kita sedia maklum bahawa prinsip etika mempunyai 6 prinsip, iaitu autonomi, non-maleficence, justice, fidelity, veracity dan juga autonomi. Okey, saya akan membicarakan 3 prinsip utama, iaitu yang selebihnya saya akan perkatakan selepas ini, iaitu saya akan bicarakan tentang autonomi, beneficence dan juga fidelity. Okey, saya akan masuk kepada bab autonomi. Autonomi bermaksud kebebasan untuk klien membuat keputusan. Rogayah Hanani dan juga Nazariah Hashim 2008 telah mendefinisikan autonomi dalam etika, iaitu kebebasan untuk klien membuat keputusan dan setiap individu mempunyai hak dalam membuat keputusan. Okey, saya akan berikan contoh kes di dalam kaunseling keluarga berkenaan dengan autonomi. Okey, kesnya berbunyi sebegini. Seorang lelaki berbangsa Indian telah berumur sekitar 20-an telah berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan khidmat, yang mana dia telah menghadapi satu isu rasism di tempat belajar, di tempat belajar, dan dia telah membicarakan kepada kaunselor untuk tidak memberitahu kepada ibu bapanya kerana khawatir ibu bapanya akan risau terhadap terhadap pelajaran klien tersebut. Namun
kaunselor telah membuat keputusan yang mana dia telah membuat penilaian sendiri yang dia akan membahayakan ataupun dia akan lebih memanfaatkan klien sekiranya dia memberitahu kepada kedua ibu bapa klien tersebut, dan kaunselor telah memberitahu kepada kedua ibu bapa klien tersebut. Setelah klien mengetahui tentang pemberitahuan kaunselor terhadap ibu bapanya, klien agak merasa tidak setuju dan tidak ingin meneruskan sesi dengan kaunselor tersebut. Okey, persoalannya di sini, adakah kaunselor itu telah melanggar prinsip autonomi di dalam etika kaunseling? Ya, kerana dia telah membuat keputusannya sendiri dan tidak berbincang dengan klien tersebut. Okey, kita masuk kepada prinsip etika yang kedua yang saya akan bicarakan, iaitu beneficence, atau mudah dipahami ialah amal jariah. Rafidah Aga dan Laupohli 2016 telah mendefinisikan bahawa beneficence di dalam etika kaunseling bermaksud segala gerak kerja yang dilakukan oleh kaunselor akan memberi manfaat ataupun nyumbang kepada perkembangan mental, emosi, fizikal klien. Di mana erti kata lain, segala gerak kerja yang dilakukan oleh kaunselor perlu memberikan kebaikan kepada klien. Okey, saya akan kupas kes yang saya telah bicarakan sebentar tadi, iaitu seorang lelaki Indian telah berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan khidmat nasihat. Okey, boleh difahamkan bahawa lelaki Indian ini telah menceritakan kepada kaunselor dan masalah itu tidak dapat diatasi oleh kaunselor kerana kekurangan dari segi ilmu pengetahuan, dan menyebabkan kaunselor telah memberikan arahan kepada lelaki tersebut, klien tersebut, untuk merujuk kepada yang lebih pakar kerana dia tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah yang dihadapi oleh lelaki tersebut. Boleh dilihat di sini beneficence dia, kebaikan yang dilakukan oleh kaunselor, iaitu mengakui kelemahan dia dan telah merujuk klien dia tersebut, klien beliau, kepada pihak yang lebih pakar. Okey, dapat dilihat di sini bahawa kaunselor itu bukanlah seorang yang tidak layak untuk didapatkan khidmat dia, tetapi kerana kekurangan di dalam pengetahuan tertentu menyebabkan dia merujuk kepada pihak yang lebih pakar. Dapat dilihat di sini beneficence dia adalah kaunselor tersebut telah merujuk klien beliau kepada pihak yang lebih pakar. Kita akan masuk kepada prinsip etika kaunseling yang ketiga, iaitu fidelity ataupun kesetiaan. Kita dapat difahami bahawa fidelity bermaksud kesetiaan kepada profession itu sendiri, di mana kaunselor berjanji akan memberikan kejujuran kepada klien, di mana dia akan memberikan segala khidmat bakti dia kepada sehadap permasalahan yang dilontarkan oleh klien tersebut. Sebagai contoh, lelaki Indian tadi telah datang berjumpa dengan kaunselor dan kaunselor telah berjanji akan menyelesaikan memberikan pertolongan kepada klien tersebut dan tidak menceritakan dan tidak membocorkan apa-apa kerahsiaan yang mereka telah persetujui bersama, iaitu kaunselor juga perlu menghormati kepercayaan, apa-apa kepercayaan yang telah dinyatakan oleh klien semasa sesi kaunseling dijalankan. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada prinsip etika yang ketiga, iaitu non-maleficent. Seorang kaunselor bertanggungjawab untuk memastikan klien tidak membuat sebarang keputusan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada klien. Dalam konteks kaunseling pelbagai budaya, sebagai contoh, seorang klien berbangsa India telah bertemu dengan seorang kaunselor yang sama bangsa dengannya. Klien tersebut telah berkongsi bahawa dia sering diejek agama dan bangsanya di sekolah. Seorang kaunselor tidak boleh menggalakkan klien tersebut untuk membalas ejekan tersebut dengan cara yang lebih agresif. Ianya kerana sekiranya klien tersebut membalas ejekan tersebut dengan cara yang agresif, sudah tentu ia akan mendatangkan kemudaratan. Ianya kerana sudah pasti akan tercetusnya pergaduhan yang akhirnya akan menyebabkan kecederaan kepada klien itu sendiri.
Jadi, sebarang tindakan dan keputusan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada klien haruslah dielak serta-merta. Prinsip etika yang keempat ialah keadilan. Seorang kaunselor perlu percaya bahawa semua manusia ialah sama dan berhak untuk mendapat layanan yang adil dan seksama. Dalam konteks kaunseling pelbagai budaya, sebagai contoh, seorang klien berbangsa Melayu telah menetapkan ataupun membuat satu temujanji dengan kaunselor yang berbangsa Cina. Pada keesokan harinya, seorang klien berbangsa Cina telah datang dan menawarkan bayaran yang lebih tinggi kepada kaunselor Cina tersebut sekiranya kaunselor itu bersetuju untuk mendahulukan dia terlebih dahulu. Sekiranya kaunselor itu menerima tawaran klien yang berbangsa Cina tersebut, maka jelaslah di sini bahawa kaunselor itu tidak memegang kepada prinsip keadilan ini. Akhir sekali, prinsip yang kelima ialah veracity, iaitu kejujuran. Seorang kaunselor perlulah bersikap telus dan benar terhadap kliennya kerana ia dapat meningkatkan kepercayaan klien terhadap kaunselor. Dalam konteks kaunseling pelbagai budaya, sebagai contoh, seorang klien berbangsa Melayu telah bertemu dengan seorang kaunselor yang berbangsa India. Kemudian, semasa menjalankan sesi, klien tersebut telah berkongsi segala masalah yang dimiliki olehnya. Dan dalam sesi tersebut, kaunselor telah memberikan layanan yang baik kepada klien. Tetapi setelah tamatnya sesi, kaunselor India tersebut telah menceritakan segala masalah yang telah dikongsikan kepada orang lain. Jadi jelaslah di sini bahawa kaunselor tersebut tidak memegang kepada etika kerahsiaan sekaligus tidak memegang kepada prinsip etika yang mana prinsip kejujuran. Hai, baiklah sekarang saya akan sambung pula tentang peranan kaunselor dalam kaunseling pelbagai budaya. Baiklah, untuk peranan kaunselor yang pertama adalah kaunselor perlulah menguasai cara berkomunikasi. Seperti yang kita semua sedia maklum, walaupun Malaysia telah mempunyai bahasa kebangsaannya sendiri, namun terdapat pelbagai dialek atau bahasa yang masih melekat di bibir masyarakat kita pada hari ini. Jadi penggunaan bahasa standard itu sangatlah penting digunakan dalam sesi kaunseling agar sesi itu dapat berjalan dengan lancar. Dan seterusnya, untuk memudahkan juga proses komunikasi itu berlangsung, kaunselor perlulah lebih terbuka dalam memahami pelbagai dialek yang terdapat di Malaysia pada hari ini serta memahami budayanya sekali. Baiklah, untuk peranan kaunselor yang kedua pula adalah kaunselor perlulah menitik beratkan faktor agama. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai agama yang diamalkan di Malaysia. Jadi, faktor agama ini sangatlah penting untuk dititik beratkan oleh kaunselor agar kaunselor tidak menyentuh sensitiviti agama kliennya. Seperti dalam Perlembagaan Malaysia, agama Islam sebagai agama rasmi, namun agama-agama lain masih boleh diamalkan. Jadi, melalui perlembagaan ini, kaunselor perlu lebih memahami tentang pegangan dan nilai agama seseorang klien agar kaunselor tidak meletakkan nilai terhadap kliennya. Jadi dalam hal ini, prinsip penerimaan tanpa syarat itu sangatlah penting. Peranan kaunselor yang ketiga pula adalah kaunselor perlulah lebih memahami budaya seseorang klien. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak budaya yang ada di Malaysia dan juga terdapat budaya baru yang wujud kesan daripada perkahwinan campur. Jadi disebabkan hal ini, kaunselor perlulah lebih berhati-hati dalam menggunakan setiap perkataannya agar ini tidak menyinggung perasaan klien. Di samping itu, kaunselor perlu lebih memahami terhadap kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia kerana ianya sangat unik dan perlulah difahami dengan teliti agar kaunselor tidak salah memberi tafsiran atau pandangan yang boleh menjejaskan pandangan budaya klien itu sendiri. Baiklah, untuk peranan kaunselor yang terakhir dalam kaunseling pelbagai budaya adalah kaunselor perlulah menanam sifat empati dalam diri dan juga tidak bersikap bias. Kaunselor perlulah memasuki dunia klien dan juga meneroka isu dengan lebih terbuka. Sekiranya kaunselor tidak mempunyai sifat empati dalam diri, hal ini akan menyebabkan klien lebih bersikap tertutup untuk menceritakan masalahnya dan proses penerokaan akan menjadi semakin sukar. Jadi sekiranya hal ini berlaku, ia akan memberi kesukaran kepada kaunselor itu sendiri apabila ia berhadapan dengan klien terdiri daripada pelbagai bangsa, budaya dan juga agama. Jadi hal ini perlulah dititik beratkan oleh kaunselor yang ada di Malaysia.
Jadi sekian sahaja daripada kumpulan kami. Kami memohon 1000 kemaafan seandainya terdapat kekurangan dalam video kami pada kali ini. Segala yang baik datang daripada Allah yang Maha Esa dan yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.